Boleh baca soalan dulu. Meraja di atas menunjukkan kereta rentas untuk satu bola dengan pusat O yang diletakkan di atas baldi dengan kereta rentas PQRS. Titik P dan S terletak pada lilitan kereta rentas membulat dan Y adalah titik yang menegak di bawah O jika jejari bola tersebut adalah 15 cm. Sudut ini diminta cari sudut POS dalam radian. Okey. Macam mana daripada gambar tu kamu cari sudut POS? Dekat POS tu kita boleh buat satu segitiga bersudut tegak. Kamu sambung apa? Kamu sambung sampai ke O ni kan? Ya. Jadi dia jari dia 15. Lepas Lepas tu P ke S tu boleh sambung juga. sebab dia bagi 20 cm kan? Ya. Jadi yang ni sudut tegak kamu. Lepas tu kamu cari sudut ni lah kan? ha, Pakai sokatua. Pakai apa tu? pakai sin theta. Pakai So sin ke? Kamu pakai sin eh? Kamu tak pakai tapak ni? pakai tu. Pakai tapak? Sin kan kamu kata? Soh kan? Soh betul lah. Kamu pakai sin ni 10 lah. Ya. Okay. 10. Alright. Jadi mana gambar rajah kamu? Okay, kamu pakai sin theta 10 per 15 dapat theta kamu. Yang ni kamu picit terus dapat darat lah. Ya. Okay, jadi kamu pakai kalkulator murat. Dapat 0.73 yang tu sudut separuh kan? Dia kena darat dulu. Okay, betul. Lepas tu, dia suruh cek apa? Tu B, jarak menegak titik Y dari dasar baldi. Titik Y ke dasar baldi, dari sini ke sini. Kamu buat macam mana? Dekat segitiga tu, cari dia punya tinggi dulu. Okay. Kamu cari yang ni dulu. Lepas tu, kamu tolak lah daripada dia punya radius kan? Betul. Daripada 15 tolak. Mari tengok. Kamu tulis dalam kerja. Okay, jadi kamu dapat tinggi dia 11.18. Lepas tu jari dia 15 tolak 11.18 dapat 3.82. Lepas tu 20 tolak 3.82. Sebab yang ni segi 4 tepat Segi 4 sama. Okay. Jadi 20 tolak dengan 3.82 jarak yang ni dapat jarak yang bawah tu, betul? Okay, last sekali. Luas kereta rentas PYRQ. PYSRQ. Keratan rentas PYS. Dia nak yang ni luas ni kan? Luas ni kan? Okay. Jadi kamu tolak apa dengan apa? Mula-mula cari dulu kotak tu 20 darab 20. Okay, kotak. Lepas tu? Kotak tu ada luas sektor sektor ni tolak dengan segitiga. Sektor ni kamu buang segitiga dia sebab kita nak bahagian bawah je. Ya. Okay, dapat yang ni. Lepas tu dah dapat benda ni, kamu buat apa? Yang hemisfera tu tolak dengan kotak. Okay, tolak dengan dia ni. Dapat yang bentuk lengkung macam ni kan? Ya. Yang ni senang. Ini pakai formula apa yang sektor ni? Sektor pakai A sama dengan 1/2 R theta. R/2 theta. R/2 theta dalam rat 1.46 kan? Segitiga? Segitiga pakai 1/2 AB sin C. Boleh. Kamu pakai 15 sudut 1.46 ni. Tolak 2? Ya. Saya ambil separuh. Kamu buat separuh? Boleh juga kan? Ataupun kalau dah cari tapak dengan tinggi tu boleh je pakai setengah tapak tinggi Jadi boleh dapat jawapan segitiga tu 111.834. Jadi kamu tolak ni dengan ni dapat bahagian yang kurus tu. Lepas tu kamu tolak dengan segi 4 ni. Okey, betul? Betul lah ni lah. Okey. Ada siapa ada nak tanya soalan? Ini senang kan? Jadi kalau kata soalan luas ni korang fikir macam mana nak dapat bahagian yang dia nak tu selalunya daripada bentuk-bentuk yang kita tahu. Sektor segitiga. Okey. Yang ni tak ada masalah cikgu rasa. Soalan dia simple juga Okey. Jadi yang susah sikit kamu cek segitiga ni tapi gambar ni cikgu rasa senang je. Okey, soalan seterusnya nombor 6. Siapa yang kena nombor 6?
Mana? Buat nombor 6? Oh. Adenin ke? Ya kot adenin kot. Tentang adenin eh? Dia ni nombor 6 yo. Nombor 6, okey. Bincanglah dia tak ada lagi ni. Okey, jadi cikgu baca soalan lah. Rajah 6 menunjukkan keratan rentas sebuah mangkuk yang berbentuk hemisfera berjejari 8 cm. Ni jejari dia. Air dituang ke dalam mangkuk itu dengan keadaan H cm. Air itu bertambah dengan kadar 0.2 cm per saat. Tunjukkan bahawa luas permukaan air dalam mangkuk itu diberi oleh A sama dengan pi 16H tolak H kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni dia bagi kamu gambar hemisfera. Yang dibagi 0.2 cm ni maklumat apa? Siapa nak jawab? Siapa-siapa ni? Dia tak ada tuan dia tak ada. 0.2 tu apa? Tinggi dia. Tinggi dia. Kadar perubahan tinggi kan. Jadi kita wakilkan dengan apa? DH over DT. DT DH. over DH over DT Okey, jadi kalau sebut kadar je mesti ada DT. Kamu tengok unit dia sekali. Okey, jadi macam mana kita nak prove bahawa luas permukaan air tu adalah dapat equation ni? Kita start daripada equation apa ni? Luas permukaan air tu bentuk apa? hemisfera. Ya, doa ni, air ni, permukaan ni atas ni kan? Luas permukaan ni kan bentuk apa? Mangkuk tu bentuk macam ni, jadi luas permukaan air tu bentuk macam mana? Bulat. Bulat Okey, jadi yang ni bentuk luas permukaan air tu. Jadi luas permukaan air tu formula dia apa? Pi R kuasa 2 kan? Betul formula bulatan. Tapi sekarang ni kamu tengok nah, kita punya equation tu dia tak ada R. Dia dah gantikan R tu dalam sebutan H. Macam mana kamu rasa dia dapat dalam sebutan H? Siapa tahu saya nak lukis segitiga dia. Ni mesti ada segitiga kat sini. Nak gantikan R dalam sebutan H Kat mana segitiga dia kita boleh lukis? Tarik pada tengah tu ke bawah. Tengah. Sini tengah ni. Jadi yang ni R ni kan? Mana tak cikgu pun dah lupa. Dia tengok ada ni buat. Ni. Jadi yang ni 8 tolak H, lepas tu ni 8. Jadi kita dapat segitiga tu. Kat mana dia lukis segitiga tu? Sini. Semua kalau radius dia 8, sini ke sini pun 8 juga kan? Sini sampai bawah ni. Jadi kat sini berapa dia punya tinggi dia? 8 tolak H kan? Ya. Jadi kalau yang ni berapa panjang dia? 8. 8 juga kan? Betul? Sebab yang ni pun radius juga kan? Betul tak? Betul. Betul. Jadi kita dapat kita punya air ni. Sebab air ni dia bukan isi penuh. Jadi sini bukan R kan? Jadi yang ni bahagian segitiga kamu yang tinggi dia tu. Jadi kita pakai teorem Pythagoras nak carilah. Jadi yang tu R kamu punya ni. Kat sini gambar dia. Berapa nilai ni kalau kita pakai teorem Pythagoras ni? Lapan kuasa 2 sama dengan 8 tolak H kuasa 2. jadi R ni kan, kita nak R kan.
8 tolak dengan 8 tolak H kuasa 2 sama dengan R dan A. Betul Yang ni ada punca kan? Ada tak? Ada sebab teorem Pythagoras lah. Jadi kamu dapat kita punya R tu dalam sebutan. Faham tak? Siapa tak faham? Nampak tak segitiga ni? Jadi kalau kata soalan macam ni, mesti ada somewhere yang kamu boleh lukis segitiga sebab kamu tengok formula dia jadi apa. Mesti something yang ada kaitan dengan teorem Pythagoras kan dari kuasa 2. Okay, jadi 8 kuasa 2 tolak 8 tolak H kuasa 2 ganti kat tempat R tu. Lepas tu kita buat apa? Kita kembang lah sampai dia jadi macam equation ni lah. Okay, mari tengok. Okay. Jadi yang ni proof. Jadi maksudnya yang dia bagi tu dah betul dah. Ni 8 tolak 8 tolak H kuasa 2. Lepas tu yang ni ada ni kembang betul ke? Dapat ni ke? Ni saya cikgu buat. Sebab dia ada kuasa 2 kat luar kan. Jadi punca dia hilang lah. Jadi kita masukkan A sama dengan pi 8 tolak 8 tolak H kuasa 2. Kuasa 2. Jadi kuasa 2 ni potong dengan kuasa 2 yang ni. Dia tinggal yang kat dalam tu. Ni 8 kuasa 2 dapat berapa? Nampak 64. 8 tolak H kuasa 2 dapat apa? 64 tolak H kuasa 2. 64 tolak H kuasa 2. Tu je. 8 darab 8. Tolak 16. Tambah Oh. 16 je kan? Tambah. Ada ni kan? Tambah tak? Hmm. 8 darab 8. 8 darab dengan H ha? 8 darab negatif H, 8 darab negatif H. Positif ke negatif ha? 16 H you. 16H. Positif ke negatif? 64. Negatif kan? Dalam kurungan negatif kan? Sekejap lagi dia jadi positif kan? Okey, jadi ni negatif. Kalau ingat lah yang ni kembang kurungan-kurungan lah. Okey, jadi lepas tu kita potongkanlah 64 ni. Bila kita buka kurungan dia jadi 64 ni hilang sebab 64 tolak 64. Lepas tu tolak-tolak. Sekejap. Ini negatif ke? Tak kan? Negatif ni Positif. tak ada kan? Positif. Okey, jadi dari tolak H kuasa 2 tambah 16H. Apa ada? Ada kurungan macam ni kan? Betul? Okey. Jadi lepas tu kita susun balik dia akan jadi macam soalan ditulis ni lah. Betul lah ni lah. Okey, jadi first kali kita proof. Jadi kalau soalan macam ni, kalau kata kamu tak dapat proof, tu yang cikgu kata tu kamu tak apa, markah ni hilang. Tapi kamu boleh guna ni untuk jawab soalan seterusnya lah. Jadi kita jangan tinggal habis. Jadi sebab ini jawapan dia kiranya untuk kamu guna untuk B dengan C ni. Jadi kalau kata tak pandai nak show tak apa. Okay, kalau kata dah 10 minit kamu fikir tak boleh nak lukis, kamu ambil ni jawab B. Okay, jadi cari kadar pertambahan bagi luas permukaan air tu ketika H adalah 6. Jadi ni soalan yang berkaitan dengan apa? Perbezaan. Perbezaan yang mana? Tajuk mana? Kadar perubahan kan? Jadi yang disuruh cari tu kadar perubahan yang mana? Kita nak simbolkan dengan apa? Ni. dA over? dt dt kadar. Kalau dia sebut kadar dia mesti per dt. Jadi dA dt ni kita nak pakai chain rule kan, nak dapatkan dia kan. Jadi yang kita ada dH over dt. Jadi apa darab dH dt supaya jadi dA over dt? dH. Betul, dA over dH lah. Jadi kalau kita chain rule kan dia, H ni akan hilang macam ni. Jadi kita dapat dA over dt. Maksudnya kita kena darabkan dH dt kita 0.2 ni dengan dA dH. dA dH tu datang daripada mana nanti? Kamu dah ada dah equation A, ada kan yang di dalam sebutan H yang diberi ni nah. Jadi kalau A sama dengan pi 16H tolak H kuasa 2. Bila kita beza ni kita dapat dA dH lah. Jadi yang ni kita bawa masuk pi dia. Senang sikit.
Jadi kalau kita beza ni, dia jadi apa tu? 16 pi tolak 2 pi. Tolak 2 pi H. Lepas tu kita kena buat apa? Macam mana nak bagi hilang H tu? Betul. Gantikan dengan 6 lah. Jadi kalau kata dia nak di ADT ni last kali kita dapat dalam bentuk number. Jadi kita kena masukkan 6 tu dalam tu. 16 pi tolak 12 pi. Dapat apa tu? 4 pi. Okay, 4 pi tu kita akan masukkan dalam DADT kita. Jadi A over DT sama dengan 0.2 darab dengan 4 pi. Jadi kalau kita nak jawapan dalam sebutan pi pun tak apa. Kalau kata kita picit pi ni dengan kalkulator pun boleh. Kita akan tekan 3.142 lah. Berapa jawapan dia kalau dalam sebutan pi? .2 darab 4 terus kan? Dia dapat berapa? 0.84. 0.8 pi. Di mana-mana boleh lah jawapan dia, boleh dalam sebutan pi, boleh tak dalam sebutan pi, kamu tengok apa yang dia minta. Kalau dia tak specify, kamu boleh biar dalam bentuk pi. Okey, habis dah yang ni. Lepas tu disuruh cari julat bagi DVDT jika air bocor dari bawah mangkuk tersebut. Yang ni soalan dia satu markah je. Kamu rasa apa julat untuk DVDT tu? Kalau air bocor. Lebih kosong kurang 6. Dia akan jadi positif ke negatif? Kalau kata benda tu menokok bertambah, nilai dia akan jadi positif kan macam yang ni. Yang ni menokok kan. Jadi julat dia lebih besar daripada kosong kan. Jadi yang ni simple. Jadi kalau DVDT tu satu benda yang untuk kes yang ni dia menyusut kan. Jadi maksudnya julat dia akan jadi Kurang. negatif lah. Jadi dia akan jadi kurang dari kosong. Apa jatuh tu? Okay, DVDT kurang daripada kosong. Betul lah. Okay, jadi tu soalan satu markah tapi dia tak tulis kamu dengan spesifik. Kata soalan tu satu markah lah. Jadi, tapi kalau kita tengok pun kita tak ada maklumat dah nak dapat DVDT tu melainkan kita kata dia satu nilai yang kita boleh agak lah dia negatif kan. Okay. Jadi soalan seterusnya siapa yang soalan nombor 7? Okay, Luqman. Dia suruh buktikan identiti. Identiti satu sikit. Macam mana kamu buktikan tu? 1 tambah secant A over tan A campur sin A sama dengan cosecant A. Ambil kiri ke kanan? Kita ambil kiri, left hand Kamu side. ambil left hand side. Jadi kalau ada benda kompleks dengan benda tak kompleks, kita sentiasa pilih yang kompleks kan sebab cosec ni tak boleh nak kembangkan dia sampai dia sama dengan belah kiri. Jadi kita akan pilih belah kiri, simplify sampai jadi belah kanan. Okay, apa yang kamu buat supaya dia nak jadi serupa sama macam kosec tu? Mula kita tukar chicken tu. Tukarkan semua orang. Tukarkan semua. Chicken dengan simple cos. Kenapa chicken ni jadi cos A je? Oh, kan? Kamu silap kah? Yang ni cos A ke 1 tambah 1 per cos A? 1 per cos. Betul lah ni kamu buat kan? Bawah ni betul kan? Okay, jadi tan A tukar jadi sin A over cos A. Lepas tu sin A ni biar. Lepas kita dah tukar semua orang tu, yang ni dapat tu markah lah kamu tukar. Lepas tu buat apa? So, yang bawah tu kita samakan penyebut. Dua-dua kamu samakan penyebut kan? Jadi yang ni kamu bawa naik. Jadi sebab yang ni bahagi. Bahagi ni besar, kita bawa naik kat bahagian ni, dia tulis bahagi tu lah. Jadi bahagi dengan yang tingkat bawah tu kita samakan penyebut dia. Macam mana nak samakan penyebut dia? Yang sin saja tu, darabkan yang cos. Jadi yang mana darabkan yang bawah. Tak ada penyebut tu kita darabkan di atas bawah dengan cos A. Kalau yang belah kiri ni? Kiri tu, yang satu saja tu, darab dengan cos. Cos A atas bawah. Dia ni darab dengan cos A atas bawah. Jadi kita dapat cos A campur 1 over cos A. Lepas tu yang ni kamu dah songsang kan sebab bahagi.
Kalau bahagi pecahan, kita akan tukarkan siapa yang penyebut, siapa yang duduk atas. Jadi yang duduk atas tu yang tingkat bawah tadi cos A, yang duduk bawah tu sin A campur dengan sin A cos A. Lepas tu? Lepas tu kan tinggal cos A tambah 1 per sin A darab 1 sin A tambah sin A cos A. Tu kita buat apa? Lepas tu yang bawah tu kita faktor keluar sin A. Jadi yang ni kita faktor keluar. Sebab tu kita ada sin A dalam kurungan 1 campur cos A, atas tu cos A campur 1. Lepas tu? So kita boleh potong atas dan bawah. Kita boleh potong sebab dia darab lah. Jadi kalau dia tambah kat sini kita tak boleh potong lah. Jadi sebab dia darab kita boleh potong dia. Jadi dapat 1 over sin A, 1 over sin A tu adalah cosecant A. Jadi cosecant A tu sama dengan right hand side, betul lah. Ini make sure tau kamu tahu bila masa boleh potong, bila tak boleh potong lah. Yang ni kalau kita letak dia asing pun dia benda yang sama kan. Jadi yang tu case kita boleh potong dia. Okay, lepas tu dia suruh buat apa? Tekan graf. Belum lagi, dia suruh selesai kan. Okay. Jadi 1 campur secant A sama dengan 3 tan A campur sin A untuk kosong A hingga 360. First kali kita buat apa tu? Kan soalan atas dan bawah kan dia berkaitan macam sama lah. So yang tan A tambah sin A tu kita pindah ke belah kiri. Oh ni pindah kan? Dia jadi sama macam kat atas ni lah. Ya. Lepas tu kita akan gantikan dia dengan? 1%. Kamu ganti dengan cosecant A kan? Jadi cosecant A sama dengan apa? 3. Cosecant A sama dengan 3. Jadi cosecant A tu bila kamu nak selesaikan kamu kena tukar dia jadi apa? 1%. Okay, 1 per sin A. Jadi sin A adalah sama dengan 1 per 3. Lepas tu? Lepas tu shift sin lah. Shift sin. Jadi yang ni kita kena cari sin untuk berapa sekuan? Sekuan yang mana? Positif sekuan pertama kedua. Sekuan pertama kedua sin positif. Ingat nak add sugar to coffee. Jadi yang ni sekuan pertama kamu yang alpha ni. Macam mana nak dapat yang sekuan yang kedua? 180 tolak alpha. Tolak alpha ni sekuan kedua. Okay, betul. Okay, B dia suruh kamu lakar graf 2 cos 3x untuk 0 sampai pi. Jadi kalau dia kata 2 cos 3x maksudnya apa? Dan dia punya amplitude 2. Lepas tu dia ada 3 cycle. 3 cycle dalam? 360. Dalam 360. Jadi kalau dia suruh lukis sampai pi je, maknanya dia suruh lukis sampai 180 kan? Maknanya kamu lukis banyak mana? Berapa cycle? Separuh. Separuh dari 3 apa? Separuh dari 3 berapa? Setengah? 1.5 ke? 1.5 kan? Ya. Okay, 1.5. Okay, betul lah ni. Jadi kalau kata kamu lukis tu laki macam biasa. Kalau 1.5 tu kita perlu ada berapa kat bawah ni? Berapa senggatan? Macam nak kira berapa senggatan? Kamu dah ada 4 tu kan boleh? 3 darab 4 darab 12. Jadi kalau kita lukis sampai 360, dia ada 12 senggatan lah kamu lukis lengkap graf sin tu untuk graf cos untuk 12. Tapi yang ni sebab dia suruh lukis separuh je, kita lukis sampai 6 senggatan je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi kalau graf cos betul lah ni. Tapi kan buat smooth sikit lah sebab kalau tidak titik yang tak patut kena bila kamu buat kamu punya straight line. Ni graf cos. Jadi graf kena sentiasa ingat bentuk dia yang asas lah. Kalau tidak, kamu tak boleh lakar lah. Jadi sin, cos, tan kamu kena ingat bentuk asal. Jadi yang ni 1.5 ni. Ini 1 dekat sini. Ini setengah graf cos. Sebab graf cos satu cycle dia bentuk macam mangkuk je ni. Okay, alright. Lepas tu amplitude dia kamu pastikan kamu label ni 2. Ni Y ni X. Ni 2, negatif 2. Lepas tu kat sini kamu kena label pi. Lepas tu berbola sikit lagi pi per 2 macam Luqman buat ni, betul lah.
Okay, lepas kamu dah buat tu dia suruh buat apa? Darat satu garis lurus dengan penyelesaian. Jadi apa equation garis lurus dia kamu ada tulis tak kat bawah tu? Ada. Ada. Okay. Jadi cos 3x campur x over 2 pi sama dengan 1. Macam mana kita nak cari persamaan garis lurus kita daripada equation ni? Kita darat semua dengan 2. Kita Sebab kena ubah dia Kita sebab punya y tu, sebab y sama dengan 2 cos 3x. kita nak bagi Kita punya dia graf sama dengan apa yang kita plot kat graf ni nah. Ni kita kalau eloknya kamu label ni. Yang ni y sama dengan 2 cos 3x. Lagi yang straight line ni pun kamu label dia punya equation ni nah. Okay, jadi kalau sebab kat sini tak ada 2, kita kena darat 2 dulu semua orang. Dia dapat tu, dia dah jadi dah kan, betul? Tu je perubahan dia. Yang ni kamu bawa dia pergi kanan. Okay, jadi kita punya persamaan garis lurus tu 2 tolak x per pi. Lepas tu bila kita nak buat garis lurus, kita kena buat apa? Kena masukkan nilai x sama kosong dan x sama dengan pi. Kita ambil yang paling kecil dengan paling besar. Jadi kita gantikan x dengan kosong, kita dapat y2. Lepas tu bila kita ganti x dengan pi, pi over pi tu 1 kan. 2 tolak 1 tu 1. So kita plot lah. Jadi titik 2 ni 2 apa tadi? 2 kosong. 2 kosong. Pi 1. Pi 1. Jadi yang ni okey. Tapi kalau kata sebab kenapa kamu ambil 3 petak untuk 2? kalau kata kamu buat graf ni elok kamu pakai petak-petak dia lah ni lah, senang nak tentukan dia punya skala lah. Jadi kalau kata 2 tu kamu bubuh 2 tu kat 4 ke, 2 tu kat 2 ke, supaya senang kamu nak bubuh nombor nilai-nilai yang lain. Dia kurang ralat sikit sebab kita lakar tapi kita nak cari bilangan penyelesaian kan. Jadi kita dah buat straight line ni. Lepas tu kita cari bilangan penyelesaian. Ada berapa bilangan penyelesaian ni? 3. 3 ke? 3 ke 4? Sebab kat sini dia kena 2 tempat lah. Nanti kalau cikgu buat, kalau kita buat dengan straight line ni ada kena kat sini, kat tempat yang 4CY ni, lepas tu ada satu lagi yang kamu bulat ni kat sini. Jadi ada 2 kat sini, lepas tu 2 lagi kat sini. Ada dah 4 penyelesaian. Sebab tu kita kena lukis comel sikit, kalau tidak kita tak nampak semua jawapan dia. Okay, siap dah? Ada siapa ada soalan? Tak faham? Kalau graf cos dengan graf sin senang, graf tan kamu kena ingat apa orang dia. Jadi graf tan dia punya cycle dia 180 kan. Jadi satu cycle dia rupa gitu. Okay, ni kamu kena ingat bentuk dia dekat tengah-tengah tu. Jadi kalau kata kita lukis 360 tu dia ada 2 lagi bahagian yang separuh cycle kan. Okay. Jadi nombor 8, siapa kena buat soalan vektor ni? Saya ada. Abbas, okey. Okey. Baca soalan dulu, Abbas. Kerja 8 menunjukkan trapezium ABCD. Vektor AD adalah selari dengan vektor BC. Diberi bahawa AB sama dengan X, AD sama dengan Y dan BF nisbah FD sama dengan 2 nisbah 3. A ungkapkan vektor berikut dengan sebutan X dan Y. Okey. BD. Kita label dulu kita punya gambar ni. AB ni. AB arah ni X kan. So AD, Y. BC ni Y juga kan tapi kita tak tahu kan. Okay, jadi BF FD ni 2 nisbah 3. Maknanya direct kan. Ni 2, yang ni 3. Betul? Betul cikgu label? Okay, kalau kamu cek BD kamu pakai laluan mana? BA tambah AD. Betul lah, BAAD. Jadi BAAD tu siapa yang negatif? Negatif BA. Sebab dia bagi AB, jadi bila kita pergi arah BA dia akan jadi negatif lah. Dia negatif X campur Y. Okay, betul. Lepas tu dia suruh cari apa kemudian? So dia suruh ungkapkan vektor berikut dan sebutan X dan Y untuk AF. Okay, kalau AF kamu pakai apa? AF, AB tambah BF. Okay, AB campur BF. Macam mana kamu dapat BF tu? 2/5 BD. 2/5 daripada BD. Okay, betul. Direct lah tu kan? Okay. Jadi 2/5 daripada BD. Jadi yang kamu kira asing kan?
2/5 darab dengan yang tadi tu, yang ni BD. Lepas tu kita masukkan dalam equation ni. Lepas tu X tolak dengan X kan. 1 tolak dengan 2/5 dapat 25X. 3/5X campur dengan 2/5Y. Okey, betul? Okey, seterusnya dia suruh ungkapkan. Diberi bahawa AF sama dengan MAC dan 5BC sama dengan NAD. Ungkapkan vektor DC dan sebutan MXY. Macam mana kamu buat? DC. Mana? Ni. Jadi DC kamu pakai DA campur AC. Abah cerita sikit. Kamu buat apa? Hilanglah. Abah. Lain tak ada. Okey. Di DC sama dengan DA campur AC. Lepas tu tadi dia dah bagi maklumat yang ni kan. AF sama dengan MAC. Jadi Abbas dia pusing sikit, dia bawa M ni pergi sana. Okay, jadi dia dapat AC sama dengan 1/MEF kot. Tak nampak macam tu. Okay. Jadi kalau macam ni kita boleh gantikan AC tu lah. Jadi bila kita pusing-pusing ni last kali kita dapat equation DC ni dalam sebutan MA dengan X. Mana dia? Di DA negatif Y campur dengan AF over M. Jadi AF tu yang tadi tu. Yang ni. Jadi bila dia kata ada M tu maknanya M ni duduk sini ya. Kat sini. Okey. Dengar ke suara cikgu? Dengar. Ya, Abah hilang. Okey. Lain. Abah ada lagi tak? Okey, jadi kat sini semua faham kan ni? Okey, jadi yang ni boleh lah kalau dia bagi kita maklumat macam ni. Kita boleh pusing kan, kata kita tak nak M ni duduk sini sebab dia perkali kan, kita boleh letak di sini dia jadi 1/MAF lah. Sama dengan ini lah. Ikut bentuk soalan, ikut macam mana kita nak guna lah. Jadi kalau kita pusing kan pun boleh macam Abbas buat ni. Jadi yang ni dia dapat adalah equation DC dalam sebutan MX dengan Y. Alright, lepas tu dia cari DC juga sebab last kali kamu ingat kan nanti kita nak buat persamaan serentak lah lebih kurang kan. Jadi kita cari DC dan sebutan NXY pula. Bila kita nak cari dalam NXY, kita mesti bagi dia lalu. Yang ni lah kita kena guna maklumat yang belah sini. Jadi kalau Abbas buat tu, dia pakai DC sama dengan DB tolak BC. Jadi sebab dia nak pakai BC, BC tu dia tukarkan BC tu. Dia pakai yang ni kan. Jadi BC tu dia tukarkan jadi AD ni jadi NAD lah. Jadi 5 tadi dia letak kat bawah sebab dia nak BC sahaja. Okay. Jadi AD tu senang. Kita gantikan je. DB tu pun kita boleh cari kat atas tu. Jadi dia X tolak Y campur dengan NY/5 ni. Kita, yang ni lah equation dia dalam sebutan NX dengan Y. Lepas tu yang last part tu dia suruh cari nilai M dengan Y. Jadi kita dah ada DC kat sini kan. Ni DC. Yang ni pun DC. Jadi yang ni kita buat DC sama dengan DC lah. Apa cikgu buat kenting kat atas tu. Okay. Jadi bila dua benda sama kita boleh banding. Jadi kita akan banding vektor di kiri dengan kanan. Kita banding X dengan X. Dan belah sini kita akan banding Y dengan Y. Jadi bila kita banding X dengan X ni kita dapat M dulu. M sama dengan 3/5. Kita banding Y dengan Y. Kita dapat N10/3. Tu betul lah. Faham lah? Boleh? Okay. Jadi kita pergi soalan yang seterusnya. Ni soalan Ajmal. Tapi Ajmal tak ada. Jadi korang kena jawabkan lah soalan probability. Ajmal kata dia balik kampung. Okay, nombor 9. Apa soalan dia? Siapa suka tajuk probability ni? Cikgu kurang minat. Okay. Jadi dia kata kat sini, soalan dia memang mula macam ni lah. Kebarangkalian bahawa Ahmad menang dalam permainan karom ialah 3/5. Jika dia bermain sebanyak 5 pertandingan, cari kebarangkalian bahawa dia menang 1 pertandingan saja. Yang ni kita nak jawab macam mana?
pakai P. Apa? Kita pakai apa? Formula tak? Yang ni dia bagi apa ni? Dia bagi P. Bagi P kan? Jadi Q ni kita pakai formula binomial kita. Jadi Q kita berapa? 2/5. Okey, 2/5. 2/5. Masukkan dalam formula yang NCR lah. Jadi dia kata dia menang satu kali saja. Maknanya X kita sama dengan apa? 1 kan? Betul. Betul. Jadi yang ni kita cari PX sama dengan 1 tu. Ni macam mana nak masuk dalam formula tu? Tapi ingat. Berapa kali dia main? Ini dia punya N dia. 5. 5C1 5C1 darab dengan 3/5. 3/5 ni kuasa berapa? 1. Pasal 5. Kuasa R kan? Kuasa R kan kuasa 1. Lepas tu Q kan 2/5 kuasa Tolak 1. 4 lah. 5 tolak 1, 4. Okey, picit calculator ni dapat berapa? Empat 8/625. Dalam perpuluhan? 0.07 lah. Betul. 0.07. 8. Okey, betul jawapan dia nah. Okey. Ni yang ni senang. Yang ni nak bagi kamu berapa markah ni? 2 kot. Dia bagi sini 4 ataupun ni 1 saja. Okey. Nombor 2 Roman ni pula dia kalah sekurang-kurangnya 3 pertandingan. Jadi yang ni kalau kita nak senang kita buat apa? Kita tukarkan PQ kita kan. Jadi kita anggap yang kalah ni sebagai P dia, yang menang ni sebagai Q dia. Kita senang sikit nak buat soalan ni. Jadi kalau kata dia kalah sekurang-kurangnya 3 kali, maknanya kita kena, kalau kata P kita tu yang kalah, kita kena cari untuk X kita berapa kali. X yang mana yang kita kena cari ni. Sekurang-kurangnya 3, maksudnya apa? 3, 4, 5. X tu lebih pada 3. X tu lebih dari 3 kan? Jadi X lebih dari 3, betul lah. Jadi yang ni kalau kita terus ambil yang kalah kan, kalau kita nak ambil yang menang kita kena fikir sebaliknya lah. Kalau 3, 4, 5 tu adalah yang dia kalah, maknanya dia menang berapa, kamu kena fikir macam tu. Tapi cikgu suka kita terbalikkan je, senang. Jadi kalau kita terbalikkan dia, kita kena cari PX sama dengan 3, PX sama dengan 4, PX sama dengan 5 kan. Jadi kamu rasa mana lagi cepat? Kamu nak cari yang ni ke kamu nak tolak 1? Kalau kita tolak 1 sama banyak je kan. Kita akan cari kosong 1 dengan 2 kan. Jadi kalau sama banyak kita buat macam biasa je lah. Jadi kita akan cari PX sama dengan 3 campur dengan PX campur sama dengan 4 campur dengan PX sama dengan 5. Okey, jadi kita masukkan kita punya dalam formula ni. Yang ni apa? Yang PX sama dengan 3 ni apa masuk? 5/3 5C3 darab 3/5 3/5 ke 2/5? Kita nak kira untuk yang kalah kan? 25. 2/5. Kita pakai 2/5 pula. 2/5 kuasa 3, lepas tu 3/5 kuasa 2. Okay, jadi kita buat terbalik lah sebab kita nak kira tu untuk yang kalah. Jadi kita tukarkan yang mana yang kita ambil sebagai P dengan Q. Lepas tu 5C 4, okey 2/5. Okey, kamu kira dengan kalkulator ni lah. Jadi ini 4, 3/5 1 campur dengan 5C5 2/5 5 3/5 kosong. Yang tu.
Apa jawapan dia? Betul ke? Dah, siapa bikin dah? Cikgu kenapa tak dengar? Ya ke? Tak dengar ke? Tak dengar suara cikgu. Tapi semua dengar je. Dengar? Okey je? Ish. Kamu ni, cikgu ingat mak cikgu rosak dah. Okey. Abbas pun dah tak balik dah. Berapa dapat jawapan dia? 0.31744 betul? Betul? 0.3174. Jadi siapa yang kosong ni dia jadi satu je kan? Kamu tengok yang mana satu yang kamu kena kira je nah. Jadi 0.3174. Semua dapat tak? Ni senang je lah. Apa semua okey ke? Okey. Apa nak buat kalau kamu tiba-tiba tak dengar? Kamu kena masuk, keluar balik, masuk ke? Ya. Ya? Betul. Boleh keluar balik. So dia keluar balik. Okey. Okey, yang ni soalan binomi ni senang lah. Ni kalau kata kamu tengok soalan dia pilihan-pilihan kan. Kalau ada sempat masa kamu jawab lah. Nah, kalau kamu suka kamu jawab lah, bagi dapat full. Kat sini 10. Okey, bawah ni yang binomial ni. Okey, jisim bukan yang ni normal. Okey, jisim durian dihasilkan oleh sebuah kebun adalah bertabur secara normal dengan mean dia adalah sama dengan 1.5 kg dan sisi ampere awal dia 0.2. Dicari kebarangkalian sebiji betik yang dipilih. Bukan dia cakap pasal durian ke? Okey. Cari kebarangkalian bahawa sebiji durian dipilih secara rawat dari kebun itu berjisim tidak melebihi 2 kg. Apa macam mana kamu nak buat ni? Ni kita tulis dulu dia punya dalam bentuk formula. Dia suruh cari apa ni? Apa macam mana kita nak label tidak melebihi 2 kg? Kebarangkalian X kita kan? Betul? Kalau untuk normal, apa benda yang disebut ni lah X kita lah. Jadi sekarang ni X kita durian ni. Okay. Lepas tu kita kena cari kebarangkalian bahawa dia kurang daripada 2. Siapa ingat? Lepas tu kita kena buat apa? Macam mana kita nak cari kebarangkalian kalau untuk yang normal ni? S tu tukar jadi Z. Kita perlukan jadi Z. Betul? Kita akan tukar jadi Z. Apa formula dia? X tolak min per sisi bawah. Okey, kurang daripada X tolak min kan. Jadi 2 tolak dengan 1.5 bahagi dengan 0.2. Alright, maknanya berapa nilai Z kamu tu? Dia tukar, kita tulis sini. Betul. $2.5. 2.5. Okey, betul. Okey, lepas tu kita akan pakai calculator. Jadi calculator tu kita akan picit 2.5 tu bahagian yang positif ni kan. Jadi kita nak yang kurang daripada, jadi kita akan bergerak ke kiri. Jadi kamu nak pakai yang mana kat calculator kamu? P. Okey, kita pakai P. Jadi berapa dapat jawapan dia? Kosong. 993. Okey, banyak durian dia kecil je. Okey, 9938. Yang ni ambil titik peluang dia banyak sikit lah. 4 lah. 4 kot. Okay, kalau ikut table tu. Okey, nombor 2 pula. Jadi ini senang lah. Kacang saja nak jawab.
So, nilai M jika 65% daripada diorang itu mempunyai jisim melebihi M kg. Jadi yang ni soalan yang kena buat apa? Tak. Yang ni yang terbalik tu kan, betul tak? Kamu kena cari balik nilai M dia, dia dah bagi kamu percentage ni. Kalau percentage ni maksudnya dia dah bagi kamu apa? Luas bawah graf tu kan? Luas bawah graf tu maksudnya dia dah bagi kamu kebarangkalian dia. Jadi dia kata bila X melebihi M, kebarangkalian dia adalah 0.65 kan? Betul macam tu? Okey. Jadi kalau kita ada X, maksudnya kita ada Z lah. Di Z kita, M ni tolak dengan kamu punya min. Macam mana simbol min dia tah? Ni kan? Okey. Per dengan sigma ni sama dengan 0.65. Macam nak cari ni? Lepas tu kita buat apa? Lepas tu buat apa? Macam nak cari balik nilai ni? Kita nak cari nilai. Yang ni MZ lah. Kita dapat MZ. Oh yang ni. Yang ni kita dapat Z dulu. Lagi kita nak cari dia punya M ni. Ingat tak? Okay. Jadi yang ni kita nak cari Z dia dulu. Z score dia daripada kebarangkalian dia. Jadi kita lukis dulu kita punya graf. Jadi yang ni Z kita positif ke negatif untuk kes yang ni? Negatif. Negatif lah sebab dia lebih besar kan. Jadi kalau kata dia positif maksudnya dia area kecil ni. Jadi dia mesti negatif sebab area dia besar 0.65. Jadi kalau area dia besar daripada 0.5, kita kena buat apa dengan 0.65 ni dulu? Tolak Tolak lah. Tolak dengan apa? 0.5. Kita tolak 0.5 sebab kita tak boleh cari 0.65 ni daripada kita punya table kan. Jadi dapat 0.10 kan? Betul? Jadi kita akan cari ni kat table kamu. Siapa ada table bersama dia? Mana table cikgu? Siapa ada table? Carikan untuk cikgu. 0.10 tu kat mana? 0.15. Sorry cikgu silap tolak. Tu abang masuk balik. Kik dengar dah. 0.65 tolak 0.5, 0.15. Cari 0.15 kat table kamu. Berapa nilai dia? Mana table cikgu? 1.0. 1.03. 1.03. Mana? Dia tulis skor dia. Iya ke? 1.03. Kat sini dia kata 0.385. Kamu cek betul tak? Lima tu cari kat dalam tu. Lepas tu kamu tengok balik ke atas tu. 0.15. Kamu cari 0.1515 ke? Ya? Ya. Ya kan? 1.03 lepas tu tolak 15 lah. 1.036. Buat apa? Sekejap, mari kita habiskan dulu. Jadi kat sini kamu dapat daripada Z table ni. Siapa? Orang lain dah tengok lah. Cikgu pun dah tengok dah ni. Cikgu rasa betul dah yang Nukman bagi tu. Cikgu salah kira. 1.03. Kamu tolak 14 kan? 1.036. Betul? Betul Nukman? Ya. Ya. Okay, jadi kita nak cari balik M kita. Yang ni dia negatif kan? Okay, betul. Jadi negatif 1.036. Samakan balik dengan equation M kamu ni. Jadi M tolak dengan 1.5 per 2 ada. 2.
2 sama dengan negatif 1.036. Jadi berapa dapat M dia ni? 0.385. Yang awal kan 0.2 je kau. Apa? Yang awal kan 0.2 kau. Yang piawai? Sisi yang awal. Sisi yang piawai? Oh ya, ya 0.2, sorry. Okey. Berapa dapat jawapan dia? $1.2928. 1.2928. Skema ni salah ke cikgu yang salah? M 0.65 tu betul kan? Nilai M jika 65% dari ini bagi 9 lebih dari MKG. Jadi 0.65. Tolak dengan 0. Oh, jap. 0.65. Kamu nak echo kan? Kamu tolak dengan 1 tolak 0.65 ke tolak dengan 0.5 je? Kita nak ini kan? Yang ni semua 65 kan? Oh, kat sini salah kot. Cikgu rasa cikgu salah kat sini. Sorry. 1 tolak 0.65 kan? 0.35. Kita nak error yang ni noh. Kita ada error yang ni. Jadi yang ni bukan tolak 0.5. Kalau kamu tolak 0.5, kamu cari error yang ni. Nah, tapi dalam table tu kita nak cari kedudukan Z ni nah. Jadi kita nak error echo ni sebab yang kita boleh baca kat table tu yang echo lah. Sorry nah, jadi kat sini kita silap padahal tak sama. Jadi yang ni bukan 0.65 tolak 0.5, yang ni 1 tolak 0.65. Dapat berapa tu? 0.35 kan? Jadi 0.35 tu yang kena cari kat table. Cuba cari semula. Di 0.35 kita ambil nombor 0.3520, betul tak? Jadi kalau 0.3520 tu kalau kamu tengok table lah, dekat kolom 0.38, lepas tu kita nak buang 20 kat belakang tu kan. Jadi kita akan tolak dengan 5. Ni betul lah skema tu buat. Ni yang ni sama dengan negatif 0.385. Okay, cuba kira balik berapa kamu dapat M kamu. Aduh. Yang kalau soalan normal macam ni lah, kalau kita tak buat latihan kita lupa macam mana nak buat. Sebab kita baru jumpa dengan dia sekejap. Sama dengan tajuk gerakan garis lurus tu. Berapa dapat jawapan M dia? 1.577. Kamu negatif tak? 1.423 bukan kau? Tu 1.423 dapat tak? Ni ada negatif, ni masuk balik kat sini. Yang ni pakai negatif 0.385. Darab 0.2 tambah 1.5. 1.423 kan? Tu tak Luffy?
Betul. Ha, Tadi saya salah tekan. okay nah. Jadi ingatlah kalau kata kita rujuk table yang kita nak tu area yang echo ni nah. Jadi kalau kita ada selain daripada echo sebab kita ada yang besar ni, kita kena tolak satu lah. Kalau 0.5 tu kalau berkaitan dengan kalau kita ada separuh je lah. Kalau dia bagi kita nilai separuh. Kalau dia bagi kita 0.5. Okey, mari kita tengok nombor 10. Siapa yang kena buat nombor 10? Ya. Amir ya? Okey. Baca soalan ni. Apa benda dia nak? Saya menunjukkan garis lurus Y sama dengan 3X dalam kurung Y sama dengan negatif X kuasa 2 per 2 tambah 8 yang menyilang pada satu titik P. Jadi nilai H, K dan M. Jadi dia nak koordinat P ni. Macam mana kamu dapat koordinat P? Samakan persamaan. Kamu buat persamaan serentak kan antara equation yang ni dengan equation yang bawah ni kan. Jadi 3x sama dengan negatif x kuasa 2 per 2 campur 8. Okay. Jadi kita buat persamaan serentak, kamu dapat nilai koordinat x je. Mana satu yang kamu ambil? Yang positif. Yang positif 2 sebab kita tengok gambar rajah dia duduk kat kawasan yang positif kan. Jadi jawapan x tu 2. Lepas kita dah dapat jawapan x tu, kita cari y macam mana? Dalam salah satu equation. Masuk dalam equation yang ni lah. Yang ni senang. Jadi y sama dengan 3 darab 2. Dapat hk tu koordinat dia. Mana koordinat dia? Kamu tak tulis lah? Sebab dia suruh cari hk kan. Tak apa, boleh tulis macam tu. h2 k6. Lepas tu macam nak cari 4 tu. Macam nak cari m tu. Equation Y sama dengan negatif kuasa 2 tu samakan dengan kosong. Titik ni. Betul. Jadi titik ni berkaitan dengan lengkung. Jadi kita pakai equation yang S kuasa 2 per 2 campur 8 ni. Kita akan kosongkan koordinat mana? Y kan? Betul. Sebab yang tu pintasan S je. Jadi X kuasa 2 per 2 campur 8 sama dengan kosong. Lepas tu kamu pindah 2 dulu. 2 semua orang darab 2 dia jadi 16. Lepas tu kita punca kuasa kan dapat M sama dengan tambah tolak 4. Jadi M ni positif ke negatif? Positif. Positif sebab kedudukan dia positif pada paksi S lah. Okey, kemudian B tu dia suruh cari luas kawasan beloret. Saya nak dapat luas kawasan beloret tu. Saya kami. Kamu kami daripada mana ke mana? 2 ke 4. 2 ke 4. Daripada P koordinat H ni lah betul? Ya. Sampai koordinat M ni. Sebab depan ni segitiga kan? Kamu tambahkan dengan luas segitiga. Betul tak Amir? Kamu buat macam mana? Betul? Okay, jadi kita ada segitiga kat depan tu. Jadi kalau kata kita ada nampak ada bentuk geometri, kita tak payah kamera bahagian tu. Jadi segitiga tu setengah darab 2 darab 6. Lepas tu kameran tu daripada 2 ke 4 equation lengkung tu kita akan dapat bahagian yang luas bawah graf. Ni ya. Okay. Ni tadi sini 2. Jadi segitiga kita tinggi dia K tu kan 6 setengah darab 2 darab 6. Lepas tu kameran daripada 2 ke 4 negatif S kuasa 2 per 2 campur tu. Okey. Alright, jadi kamu yang ni betul lah ni. Jadi kalau kata kita pakai kalkulator pun kamu kena tunjukkan proses kameran dengan penggantian tu lah. Lepas tu yang ni kita dah masuk had atas had bawah tu kita dapat jawapan 20 per 3 campur dengan 6. Dapat jawapan 38 per 3. Okey, betul. Seterusnya kita disuruh cari apa? Sipadu janaan. Isi padu janaan bagi rantau beloret yang dikisar mengenai 360 darjah pada paksi Y. Yang ni disuruh pakai rantau yang sama kan? Betul? Jadi kalau kita kisar ni pada paksi Y kat sini kan? Betul? Jadi kalau kita kisar pada paksi Y, kita dapat bentuk yang macam mana? Benda-benda tak kita kena tolak?
kun. Bentuk kun. Nampak bentuk kun eh? Yang tengah bentuk blok. Ya, okey. Jadi kita kisahkan daripada mana ke mana? Isi padu janaan. Okey, jadi kita nak kisah dini je kan? Tapi kita kena pakai koordinat nilai y kita pakai nilai berapa ke berapa kamu kisahkan? Daripada 0 ke 6 ke? Sebenarnya. 0 ke 6 kan? Betul. Jadi kon tu kat mana Amir? Yang kamu tolak dengan kon kan? Kon tu kawasan yang mana? Yang tak berloret kat tengah. Yang putih ni. Okey. Jadi kalau kita putar ni maknanya kita putar semua orang ni lah. Sini kan? Di sini pun sama. Yang kita nak yang bahagian ni. Jadi kalau kita kamirkan lengkung ni, kamu kamirkan lengkung ni daripada 0 sampai ke 6, kamu akan dapat area termasuk area yang kita tak nak tu kan, yang kon tu kan. Jadi maksudnya kita kena kirakan kamiran tu, lepas tu kita kena tolakkan dengan isi padu kon kat dalam ni nah. Okay. Selalunya susah sikit lah kalau kita punya isi padu tu sama dengan kawasan blauret, dia mesti kena ada tolak sesuatu. Mana yang kamu kira? Ini. Okay, first kali Amir buat apa ni? Cari X dulu. Jadi sebab kita nak kamir terhadap Y, jadi kita nak ada equation yang kepala dia X lah. Sebab kita kena kamir X. Jadi sebab kamiran untuk isi padu X tu X kuasa 2 ikut formula. Jadi yang ni senang sebab dah memang ada X kuasa 2. Bila kita pusingkan X kuasa 2 sama dengan 16 tolak 2Y. Jadi yang ni kamiran X kuasa 2 kan lah. 16 tolak 2Y daripada 0 ke 6. Yang ni luas semua sekali kan, dapat berapa? 60 pi 60 pi. Lepas tu kita pakai formula isi padu kon ni, senang macam ni lah. Kalau kita kamir pun boleh ni. Kita kamir apa yang kita nak dapat isi padu kon tu. Kalau kata kita kamir. Kita kamir garis lurus ni kan, betul? Kalau kita kamir garis lurus ni terhadap Y, yang ni, garis ni, kita akan dapat isi padu kon tu lah. Kalau kata dia bukan bentuk yang geometri macam ni, kita boleh buat kamiran yang satu lagi ni tolak sama je. Pening tak kamu cikgu atas bawah ni. Jadi 1/3 pi J kuasa 2T, jadi kita dapat isi padu kon tu 8 pi. Jadi 60 pi kena tolak dengan 8 pi, dapat jawapan 52 pi. Okey, betul. Jadi kalau kata isi padu tu baca betul-betul lah apa yang dia suruh buat. Jarang sangat lah dia suruh kamu cari luas kawasan sama dengan luas kawasan blauret tu. Selalunya dia akan suruh kamu cari isi padu yang lagi senang lah. Tapi yang ni dia nak bagi kamu 4 markah. 4 markah susah sikit. Jadi betul jawapan dia 52 pi. Yang ni Syaman tak ada. Syaman tak ada kan? Ni janji nak cikgu nak buat tapi dia tak buat pun lah. Okay. Tak apa, cikgu selesaikan sikit untuk kamu. Jadi hukum linear ni penting untuk kamu dapat 10 markah. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena selesaikan sampai dapat 10 lah. Selalunya kamu buat graf saja. Ada yang buat graf saja. Tapi membazir tu lah. Jadi kamu kena buat pagi boleh dapat. Jadi kamu kena ingat dia bagi kamu equation ni equation yang tak linear. Bila dia bagi kamu equation tak linear, kamu tengok apa yang dia suruh kamu plot sebagai graf tu. Jadi dia suruh kamu plot graf Y melawan dengan punca S kan. Jadi yang ni equation linear kamu. Jadi first kali kamu akan ambil equation ni, kamu akan tukar daripada yang tak linear kepada equation linear lah. Jadi mari kita tukarkan dulu, kita tak payah plot lah, kita tukarkan, lepas tu kita tengok kita punya nilai-nilai tu lah. Jadi dia kata kat sini suruh cari nilai A dengan B kan. Dia ada A dengan B kat equation ni. Bila kita dah tukar daripada equation tak linear jadi linear, kita akan tahu A tu apa, M dia ke, C dia. Okay, jadi yang ni equation dia susah sikit. First kali kita kena buat apa ni? Y tolak B kuasa 2 sama dengan 25 A kuasa 2X. Kembang kan dulu Jadi kalau kita kembang Y tolak B ni dapat apa? Y kuasa 2 tolak 2B B kuasa 2 sama dengan 25 A kuasa 2X. Lepas tu kita nak Y je kan, sebagai Y kan. Jadi kita akan pindahkan semua orang. Jadi kita akan pindahkan negatif 2B campur B kuasa 2 ni pergi ke kanan.
ditinggal Y kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan 25A kuasa 2X tambah 2B tolak B kuasa 2. Lepas tu kita buat apa? Tinggal satu. Kita kena punca kuasa 2 kiri dan kanan lah. Supaya kita boleh hilangkan tu. Apa jadi kat orang belakang ni? Macam mana kita nak dapat M dengan S kita ni? Jadi dia jadi punca kuasa asing-asing, betul tak? Boleh tak dia asing-asing macam tu? Boleh. Boleh lah. Dia tak ingat rule set tu dah. Lupa dah. Set darab. Set boleh pecah jadi asing-asing ke? Set 2 campur set 5. Tapi dia tak sama dengan set 7 kan? Sekejap. Tak sama. Jadi kita boleh, macam mana kita nak asing ni? Kalau Y sama dengan 5A punca kuasa X campur B. Dua B tolak B kuasa 2. Aku B. Cikgu rasa kita tak boleh kembang lah ni. Kita buat semula. Sekejap. Kita punca kuasakan dulu kah? Punca kuasa kiri dan kanan. Sini kan Sehingga yang ni potong. Yang ni tak apa, dia satu orang. Yang ni baru boleh buat lah. Ni sebab yang ni dia ada kuasa 2 kan. Jadi kita boleh letak di luar. Tinggal set S kat situ. Dah, okey. Dapat dah, nampak jalan. Okey, jadi Y sama dengan 5A punca S tambah B. Faham tak? Okey, dah dapat dah. Yang ni kita punya persamaan kali lurus. Ni lekat kan kita tak boleh pecah macam ni ya. Sebab kamu tengok kita punya rule ni. Tak jadi lah. Kalau darab boleh. Tambah tak boleh lah. Jadi maknanya cara yang ni salah lah ni. Approach dia salah. Kalau kita kembang ni lepas tu kita akan lekat lah. Sebab belah kiri kanan ni jadi kompleks kan. Jadi kita potongkan kuasa 2 yang Y tolak B ni dulu, kita dapat equation kita. Ni Y adalah sama dengan MX tambah C. Jadi kita dapat ni kita punya pintasan Y nanti sama dengan B kita. Kita punya S dah sama dah dengan punca S. Jadi kita punya kecerunan tu akan sama dengan 5A lah. Jadi kita dah dapat ni, kita dah dapat dah jawapan lah. Lepas tu kamu kena kira kecerunan dia elok-elok lah. Masih lagi ada yang terbalik lah bila kira kecerunan Y2 tolak Y1 lah. Ada yang terbalik tu cikgu rasa careless cikgu rasa. Okey, macam tu lah. Cari M dia lah. Di M sama 5A, kamu punya B adalah sama dengan C. Bila kamu kira tu tulis ni dulu baru kamu masuk. Kamu punya nilai kecerunan tu lah. Bagi make sure kamu tulis yang ni dengan jelas. Sebelum kamu buat yang ni. Kamu tak boleh assume ni lah. M tu apa? M tu A, B tu C. Selalu cikgu tengok macam tu kamu buat. Tak
Tak boleh ya. Kamu kena tulis yang ni dulu, tukar kan baru kamu boleh tahu M siapa, B, C kamu siapa. Faham ni? Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Tadi lekat sikit. Okey, nak habis dah. Soalan nombor 12. 12. Siapa buat soalan 12? Dah cukup. Luqman. Okey. Luqman baca soalan dia. Apa dia? Suatu Zara bergerak di sepanjang satu garis lurus di tak O. Laju V MS1 diberi oleh V dengan PT02 tambah QT dengan keadaan P dan Q ialah pemalar dan dalam saat selepas melalui diberi bahawa tersebut berhenti seketika dah negatif 2. Okey. Cari nilai P dan Q. Macam mana kamu cari nilai P dan Q? Pakai sama serentak. Mula Serentak apa? kan dia bagi equation P T02 tambah QT. P sama dengan Tentu P laju. Itu kita tinggal P sama dengan negatif 4Q per. Oh, kamu pindah kan? Kamu tulis equation dalam bentuk P dulu. Okey. Ni Jadi kenapa kamu samakan dengan kosong yang ni? Sebab dia cakap laju dia sebab dia berhenti seketika. Oh, kamu guna maklumat yang dia berhenti seketika tu? Ya. Okey, kamu jadi PT02 campur QT sama dengan kosong. Jadi kamu dapat equation P sama dengan negatif Q per 4. Lepas tu? Lepas tu time dia berhenti tu masa dia 4 saat. So T tu 4. T tu 4. Masukkan lah. Dia dapat 16P tambah 4Q sama kosong. Lepas tu dah dia. Tinggal P sama dengan negatif Q per 4. Okey, lepas tu? Lepas tu soalan dia bagi laju. Dia bagi pecutan. Okey, pecutan. Dari equation V tu kita bezakan dapat equation pecutan. Tu dia cakap apabila pecutan dia negatif 2 masa dia 1 saat. Betul. Ini gantikan dalam formula. Yang ni dalam equation ni kamu ada Q saja. Kamu gantikan P ni dengan negatif Q keempat. Betul lah. Jadi sebab tadi tu kita dah solve dah supaya kita dapat P dalam sebutan Q. Lepas tu P dalam equation A ni kamu gantikan kat sini jadi negatif Q per 4 kan? Lain kamu slow Luqman. Okay, lepas tu kamu solve kan? Lepas tu kita boleh dapat Q. Dapat Q negatif 4. Lepas tu kira P pula. P dapat? Negatif, dapat 1. P dapat 1. Okay, betul lah kita pakai semua maklumat yang dia bagi tu. Dia bagi T4 V kosong, jadi yang tu kita guna untuk edit equation yang V tu. Lepas tu dia bagi A negatif 2 dengan T1, yang tu kita guna untuk edit equation kita yang kita dah buat di VDT. Lepas tu kita selesaikan dengan gunakan persamaan serentak. Okey, lepas tu B, dia nak apa B? Dia nak bagi nilai T. Lepas
apabila zarah bergerak ke kiri. Okey, macam nak buat tu? Kan kita dah ada nilai P dengan Q. Ha. Kita masukkan dalam Kita ganti dalam equation V V tu. ni. Ha, lepas tu Kita dapat 3/2 T/2 tolak 4T. Okey, jadi kita ganti, kita dapat V sama dengan T/2 tolak 4T. Lepas tu kalau dia bergerak ke kiri, Kita nak dia lebih kecil pada kosong. jadi kalau dia bergerak ke kiri maknanya V kita adalah negatif kan? Okey, V negatif, jadi kita ambil equation ni, kita sama, kita tulis dia kecil daripada kosong. Lepas tu kita selesai kan? Betul lah. Jadi T/2 tolak 4T kurang daripada kosong. T tolak 4 kurang daripada kosong. Jadi macam mana nak cek julat dia? T lebih besar dan sama dengan kosong. Ni dia ada T keempat tu keluar ni kan? T tolak T darat dengan T tolak U kan? Tapi ada T kosong kan ni kan? Kalau maknanya kita factorize ni lah. Macam ni lah kita tulis. Di T kosong dengan T kita, ini pun 4 lah. 4 kan eh? 4 lah kan, betul kan? Macam U. Okey, jadi kalau kita dah ada dua nilai ni, lepas tu kita kena buat apa? Macam mana kamu dapat dalam bentuk julat? Kita buat lakaran sikit lah macam ni. T kita positif kan, jadi maksudnya graf senyum. Jadi yang ni 0,4. Lepas tu dia kata kurang daripada kosong, maknanya kita akan lorek bahagian mana? Dalam. Dalam lah, yang bawah. Sebab yang ni Y positif, yang ni Y negatif. Jadi sebab tu kita punya julat daripada 0 ke 4 lah. Betul ya? Okey. Jadi lepas tu? So, lakar graf laju masa. Jadi yang ni graf bentuk apa? Kuadratik. Kuadratik. T/2 tolak 4T. Maklumat apa yang kita tak ada lagi tu? Kita nak plot graf tu. Okey, jadi kamu T/2 tolak 4T. Ni yang ni dia punya nilai S ya? Ni apa? Paksi simetri. Okey, jadi yang ni paksi simetri dia. X sama dengan 2. Lepas tu nilai Y dia kamu buat penggantian, jadi dia punya titik max minimum kamu 2 negatif 4. Lepas tu tadi kita dah ada kan nilai T dia 0 dengan 4 lah. Yang ni dia ada pintasan Y ke tak ada? Tak ada sebab dia tak ada C ya. Kat sini tak ada kan. Jadi maksudnya dia pintas ke asalan lah. Betul lah graf kamu ni. Okey, jadi kalau kata graf selalunya kita tak payah lajak kat sini lah. Kita buat takat dia kosong. Yang ni ukur lakaran graf dia. Last kali dia suruh buat apa? Dalam meter yang dilalui oleh zarah pada saat keempat. Jadi kalau nak cari saat keempat macam mana? Kamera. Jadi kita dah ada graf. Jadi kita nak bahagian yang mana? Daripada saat keempat je kan? Jadi maknanya kita kena kamera daripada mana ke mana? 3 ke 4. 3 ke 4 sebab kita nak saat keempat saja. Jadi kita kamera dari 3 ke 4. Equation V kita T/2 tolak 4T. Betul ni lah. Okay. Dia dapat jawapan 5/3. Betul eh? Alright. Tinggal soalan apa lagi? Soalan nombor indak ni. Nombor indak ni siapa jawab? Ada Nina? Saya. Ada Nina? Bukan. Luffy. Luffy tak jawab habis ke ni? Habis ke? Habis? Habis. Kita tak habis please. Okay. Kamu kamu baca soalan dulu. Apa maklumat dia bagi? Supermarket. Darjah 13 menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis barangan
elektrik yang dijual di sebuah pasaraya pada tahun 2014 dan tahun 2015 berasaskan 2008. Okey, jadi yang ni dia bagi kamu jadual macam ni, graf. Dia maklumat apa yang kamu dapat di graf ni? Dia bagi indeks harga Indeks harga untuk tahun 2014 dengan dan 2015. 2015. Lepas tu jenis barang dia ada 4 kan? Ada 4 jenis barang. RS, okey. Jadi first kali dia suruh cari Hitung harga bagi Q pada tahun 2014 jika harganya RM75 pada tahun 2008. kita nak cari harga bahan Q tu. Kita buat 2014 berasaskan 2008. 2014 berasaskan 2008. Okey, lepas tu kita dah ada harga yang mana? Kita dah ada harga yang 2008. Okey. Ni mana kamu dapat 105 ni? Kita ada ke jawapan dia? Ada dekat graf tu dia bagi harga yang Q tu dia bagi 2014. Yang kecil. Yang 2014 punya yang Q dia bagi dah. Tu. 105. Oh, yang ni semua ni berdasarkan 2008 lah. Jadi yang ni maknanya asal 2008, yang ni pun 2008 lah. Okey, betul? So kita masuk je lah dalam formula. Kita masuk dalam formula, kita bahagi dengan 100, kita dapat harga dia RM78. Harga? Apa kamu tulis bahagi kat sini? Bukan darat lah? Darat? Formula dia bukan darat situ. Q per Q darat 100 sama dengan indeks kan? Jadi bila kamu pindah tu baru dia jadi bahagi. Betul. 105 bahagi dengan 100 dapat 1.05. Darabkan dengan? Dengan 75. 75 baru dapat RM78.75 ni. Darat lah sini. Yang ni formula ada darat 100. Jadi yang ni samalah kamu masukkan nilai. Yang ni je kamu ganti dengan I tu daripada dia punya graf yang dia bagi tu. Okey, nombor 2 dia suruh buat apa? Dia suruh hitung harga bagi R pada tahun 2008 jika harganya 183 pada tahun 2015. Okey, jadi soalan ni samalah cara dia kan? Kita ambil 2015 berasaskan 2008, kita dah ada 2015. Dia sesuai 2008. Lepas tu yang I dia 122. Betul. So kita pindah, kita dapat harga dia 150. Kita dapat 150. Jadi yang ni siapa bagi siapa ni dapat 150 ni? Kita apa nama dia? Kita pindahkan 183 tu kita bahagikan dengan 122 dulu. Ya ke? Tak lah, kamu pindah 100 ni dulu. 122 bahagi 100 dulu. Lepas tu 1.83. Lepas tu kita 183 bahagi dengan 1.22. Dapat 150. Dapat 150. Okey, seterusnya B. Indeks gubahan bagi penggunaan 4 alatan elektrik ialah 108 pada tahun 2014. Berasaskan tahun 2008. Cari nilai bagi M jika nisbah bagi PQRS 3, MM, 2M. Jadi yang dia bagi ni apa? Bagi pemberat. Pemberat lah. Betul lah, pemberat lah. PQRS jadi 3, MM, 2M. Cikgu tak paste ke jalan kerja kamu tu? Lah. Jadi kamu kena jawab ke cikgu. Macam mana nak jawab yang ni? First kali kita cari indeks yang mana satu? Cik. 2014 kan? Okey, jadi 2014 ni kita pakai yang kelabu ni lah untuk PQRS. Jadi kalau kita nak dapat indeks gubahan, kita akan darabkan indeks dengan pemberat dia kan? Jumlah pemberat. Ni yang ni 110. Yang pendek ni berapa? 105. Yang tinggi ni? 120. Yang paling pendek ni? 102.
102. Okey, jadi 110 darab dengan Uh, 3 kan? Ikut yang ni nah. 3 mm 2 mm kan? 3 campur dengan 105 darab 1 M. M satu M. Lepas tu Campur 120 120 darab darab dengan M. M lagi. Dah sekali 102 darab dengan 2M. 2M. Per dengan? Per dengan 4. Mana 4 pula? Bukan 3 4. campur M campur M campur 2M. 3 Dapat apa ni? 3 tambah 4M. 3 campur 4M. Jadi jawapan ni sama dengan apa? Sama dengan Ni yang dia bagi ni. 108. 108. Jadi kita pusing-pusingkan lah equation ni, kita nak cari M kan. Last kali M ni dapat berapa Lutfi? Saya rasa saya punya M ni salah tu. Ya, saya rasa Saya dapat 26. salah. Jadi kalau kita kira ni, kita akan dapat M2 lah. Jadi yang ni algebra je. Lepas kamu dah kembang ni, yang tingkat bawah ni kamu akan darabkan dengan 108. Lepas tu kamu selesaikanlah semua MM ni. Ni boleh jumlah kan. Yang mana ada M tu kita boleh tambah. Jadi kita akan dapat MD2 lah. Jadi dapat jawapan MD2. Jadi bila kita dah dapat M2, maknanya dia punya pemberat tu jadi 3, 2, 2, 4 lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tak apa lah, jumlah dia tak sampai, bukan nombor comel. Okey. Ni indeks gubahan pada tahun 2015 berasaskan 2014. Nak jawab soalan nombor 2 tu. Kita cari yang 2015 pula. Kita cari yang 2015. Yang ni 2015 berdasarkan 2014 kan? Yang ni berdasarkan 2008 kan? Macam mana kamu nak dapat 2015 berdasarkan 2014? Kita Kita nak 2015 berdasarkan 2014. Yang kita ada, yang kat atas tadi kita ada 2014 berdasarkan 2008 kan? Jadi kita kena darab dengan apa? Ini 2014 ni kena duduk bawah ni. 2008 over 2014 darab 2015 per 2008. Jadi apa benda yang kita kena buat maksudnya? Maknanya apa yang kita tak ada lagi? Yang ni kita ganti dengan apa? Yang ni kita ganti dengan apa? Kita ambil yang tadi je. Ambil yang tadi lah. Tapi kalau terbalik kita kena masuk di mana? 1 per. 1 per betul. 1 per 108. Lepas tu yang belakang ni kita kena cari kan? Tak ada lagi kan? Jadi kita kena cari ni macam tadi lah. Sekarang kita dah ada pemberat dia. Jadi kita akan guna yang 2015. Yang kat atas tu 2015. Lepas tu kita kira kan 2015 over 2008 tu dapat berapa? Kamu kira tak? Saya salah yang nombor 1, nombor 2 salah. Nombor 2 pun salah lah. Jadi yang tu kita dapat, mana jawapan dia ya? Sebelah. Kenapa dia tak kira untuk cikgu? Okay. Sekejap cikgu kira. 11.82 darab dengan 3 campur 101.9 darab dengan 2 campur. Kenapa nombor dia tak cantik? Betul-betul. 112 darab 3 campur 107 darab 2 campur 122 darab 2 campur 107 darab 4 bagi dengan 11. Dapat 111.09. Okey, jadi maknanya yang ni kita nak masuk macam mana? Kita kena terbalik kan tak tu? tak payah. Ni masuk je lah. 111.09. Ni yang ni jawapan dia kita akan dapat kecil kan? Betul. Jadi kita dah 100 lah nak bagi dia jadi. Ini baru nak masuk dah, 12 lah. Okay, jadi yang ni kita akan dapat jawapan
Yang jawapan dia. 1, Cuba Lutfi kira tak dapat jawapan apa tu? kali 100 dapat 102.86. 102 point? Betul lah. 102.86. Okey. Habis dah soalan tu. Okey. Last question lah. Soalan 14. Soalan last. Habiskan je. Apa kena soalan segitiga? Ya. Okey. Baca soalan ni. Rajah 14 menunjukkan segitiga ABC dan CDA. AEC dan BCD ialah garis lurus. Diberi AB sama dengan 30, CD 15, CE 12, DE 13 dan sudut BAC ialah 30. Okey. Nak cari sudut tirus bagi DCE. Kita nak cari tu. Nak sudut kat mana? DCE kecil tu. Kat C kan? Nak sudut ni? Okey. Dan juga kita boleh pakai apa nama formula tu tau? Formula apa? Kita ada 3 sisi tak ada sudut. Yang Tu A ada kuasa 2 dua sama je. dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak AB. Betul cosinus. Cosinus. Okey. Betul. Jadi kita masuk je lah sisi-sisi tu kan. Kita pakai sisi kandung. Mana yang sisi kandung? 12, 15. 12, 15. Lepas tu yang ni opposite side dia. Jadi yang ni yang kita isi kat answer dia kan. 13 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 15 cos C. Jadi kita baling semua ni pergi belah kiri, kita dapat shift cos kan dia dapat betul lah 56.25 lah. Okey, lepas tu dia suruh buat apa? Lepas tu dia nak suruh cari panjang BC. Panjang BC. Jadi kita dah ada sudut ni. Kamu pakai formula apa nak cari panjang BC? Panjang BC kan. Saya cari dulu sudut dekat sini lah. Ambil sudut ni kan. Jadi dulu. 180 tolak dengan jawapan tadi tu kan. Ya. Okey, jadi kita dah ada sudut tu. Lepas tu kita pakai petua apa? Petua sin lah. Betul sin. Okey, 180 tolak 56.25 ni dapat berapa? Selesaikanlah. Kenapa kamu tulis macam ni Dapat berapa tu? 180. Tolak 56.25. 123.75. 123.75. Okey, kamu nak cari BC, jadi kita ada pasangan sisi dengan sudut yang mana? Kamu pakai mana? 30 dengan 123, tu BC dengan 30. Ni dengan ni kan? Okey, betul. 30 dengan sin 123.75 dengan sin 30 dengan BC. Jadi dapat jawapan 18.04. Okey, betul. Seterusnya C. C, nak cari luas segitiga. Luas segitiga ABC. Yang ni kita dah ada. Jadi kamu pakai formula setengah ABC C kan? Ya. Kamu pakai sisi yang mana? Saya pakai sisi yang atas tu. Kamu pakai 30 tu dengan BC Ya. Jadi sudut ni boleh cari kan? Boleh. Tolak kan? Betul, sebab kita dah ada 2 sudut dah. Jadi kita boleh tolak dapat sudut yang ketiga tu. Di setengah darab dengan 30 darab dengan yang panjang BC tadi, sin 26.25. Betul? Yang ni kamu tolak dapat sudut ke atas tu. Okey, dapat 119.68. Okey. Lepas tu dia nak suruh lukis. Lukis. Diberi BN sama dengan BC dan ECN adalah satu garis lurus. Cari panjang CN. Mesti lukis tu? BN sama dengan BC. Kat mana titik N kamu? Tambah kat luar. BN sama dengan BC. BN sama panjang dengan BC dan ECN adalah satu garis lurus. Kat mana yang kena tambah? Kat kanan C.
Okey, kat garis AC ni lah. Ya. Kamu extend kan sampai pada satu titik N. Lepas tu tarik daripada titik B ni. Sini betul? Ya. Okay, sini N. Jadi sebab dia ni sama panjang dengan yang ni kan. Jadi kita dapat segitiga sama kaki kat situ. Lepas tu dia suruh cari panjang apa? Dia suruh cari panjang yang ni. Saya nak cari panjang ni. Kita dah ada dua sudut dalam tu. Kita dah ada sudut ni. Kita dah cari sudut atas. Tolak je lah kan? Ya. Lepas tu? Tolak je lah. Lepas tu kita pakai petua cosinus. Kita pakai petua cosinus. Kita pakai sisi yang ni. Tadi kita dah dapat dah BC kan? Betul. Kita boleh pakai petua cosinus sebab sudut kandung Ya. Okay, betul. Jadi kita pakai sisi ni dengan sisi ni dengan sudut B ni untuk dapat yang opposite side ni lah. Tengok kamu buat jalan kerja. Dok pun kau pakai petua sinus tu. Sama lah, sama. Betul jawapan dia. Sebab kita dah ada tiga-tiga sudut kan. Betul lah, kita bebas lah nak guna formula mana lah. Nak pakai cosinus boleh, sinus pun boleh. Jadi kalau kita pakai sinus ke cosinus ke dapat jawapan 20.0453. Ambil lebih sikit lah titik pelahan. Kalau kita buat soalan segitiga, kita ambil 4 titik pelahan lah. Okay. Ya, habis dah kan soalan ni? Soalan ni simple lah. Untuk kes yang ni, soalan ni simple lagi daripada soalan yang garis lurus tu. Tapi cikgu rasa semua kamu boleh buat. Habis dah lah. Kita dah habis dah bincang. Jadi untuk Selasa depan cikgu buat kelas juga boleh?